Adakah anda ingin mengetahui rahsia yang tersembunyi di balik komunikasi yang penuh kelembutan dan pengertian? Adakah anda ingin meningkatkan kemahiran berkomunikasi anda dengan cara yang tidak melibatkan keganasan? Jika ya, maka sertailah kami dalam kupasan buku yang menakjubkan ini. Kami akan membongkar tabir dan mengungkapkan keajaiban komunikasi tanpa keganasan melalui buku yang luar biasa ini. Educat Studio. Pada hari ini, saya akan membuat kupasan tentang sebuah buku yang berjudul Non-Violent Communication yang terkenal di peringkat antarabangsa dan diasaskan oleh Marshall Rosenberg, seorang psikologi klinikal dari University Wisconsin-Madison. Buku ini membincangkan tentang komunikasi tanpa keganasan yang meneroka rahsia tersembunyi di sebalik komunikasi yang lembut dan memahami. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemahiran berkomunikasi tanpa keganasan. Ia menekankan bahawa segala bentuk keganasan berasal dari sifat dan nilai buruk manusia. Dengan mengubah perspektif untuk melihat kebaikan dalam diri orang lain, seseorang dapat menjauhkan diri dari keganasan dan menjalani kehidupan yang lebih bahagia dan damai. Jadi, apakah perkara penting yang dapat kita mempelajari dari buku ini? Bahagian pertama, bagaimanakah komunikasi bertukar menjadi keganasan? Menurut Dr. Rosenberg, ada 4 faktor yang menyebabkan komunikasi harian kita bertukar menjadi ganas. 4 faktornya ialah kritikan moral, membuat perbandingan, tidak bertanggungjawab, dan memaksa orang lain. Kritikan moral ialah tindakan yang suka melabelkan orang lain dengan penilaian diri sendiri. Sebagai contoh, anda mengelap meja setiap hari, tetapi Robert hanya seminggu sekali. Anda mula melabelkan Robert sebagai pengotor dan pemalas. Pelabelan ini menghalang komunikasi yang baik dengannya. Sebaiknya, anda memberitahu Robert tentang kepentingan mengelap meja setiap hari dapat menjamin kesihatannya. Ungkapan sedemikian akan menunjukkan bahawa anda lebih mengambil berat tentangnya. Cuba fikirkan hal ini dengan telitinya. Disebabkan kelakuan kritikal moral anda dengan melabelkan Robert sebagai pengotor dan pemalas, asalnya anda mengambil berat tentang rakan sekerja, tetapi akhirnya bertukar menjadi kesalahannya. Menyalahkan merupakan tindakan keganasan. Jadi, kritikan moral akan memimpin komunikasi harian ke arah keganasan yang akan menimbulkan konflik yang lebih besar dan berpanjangan. Seterusnya, membuat perbandingan di sini merujuk kepada perbuatan anda yang suka membandingkan diri anda dengan orang lain dan mempunyai sifat suka mengelakkan tanggungjawab dan bersikap keras terhadap diri sendiri. Cuba fikirkan, apabila seseorang itu sentiasa membandingkan dirinya dengan orang lain, dia tidak dapat melihat orang lain dengan hati yang tenang dan terbuka. Sudah tentu dia tidak boleh membina hubungan yang sama rata dengan orang lain. Jadi, apakah jenis komunikasi yang perlu dikemukakan? Sebagai contohnya, dalam keadaan bersaing antara satu sama lain, seperti 2 orang atlet yang berlumba, hanya persemukaan kekuatan akan menyelesaikan masalah perbandingan. Persemukaan dari segi kekuatan yang berlaku sudah tentu menjadi satu tindakan yang menunjukkan keganasan kerana masing-masing berusaha untuk memperlihatkan kekuatan baik dari segi fizikal atau mental. Oleh itu, jika anda sering berasa sukar untuk berkomunikasi dengan orang lain, maka anda harus cuba bermuhasabah diri dan renungkan sama ada anda selalu suka membandingkan diri anda dengan orang lain. Faktor tidak bertanggungjawab ialah cara berkomunikasi yang mengabaikan emosi dalam hati. Contohnya, seorang suri rumah yang selalu mengeluh tentang tanggungjawabnya menjaga anak-anak dan membuat kerja rumah. Mengeluh seperti ini bermakna mengelakkan dan mengabaikan tanggungjawab. Asalnya, ibu ini menjaga keluarga dan anak kerana tanggungjawabnya. Namun, sebaik-baik sahaja dia menukar ungkapan itu kepada terpaksa buat, dia akan mengabaikan fikiran permulaannya tanpa sedar, seolah-olah bukan anaknya yang dihadapinya ataupun bukan rumahnya sendiri yang terpaksa dikemaskannya. Apabila dia bercakap dengan anaknya, "Ibu sangat letih, setiap hari berpenat lelah untuk kamu. Kamu masih degil tidak mahu mendengar kata ibu." Fikirkan bahasa sedemikian. Bukankah itu sejenis keganasan terhadap anak-anak itu? Jika kita menggunakan kaedah keganasan komunikasi seperti ini, percanggahan antara ahli keluarga akan semakin serius dan semakin sukar untuk dikawal. Keharmonian keluarga akan terjejas. Anak-anak akan membesar tanpa sentuhan kasih sayang yang sepatutnya.
Seterusnya, faktor memaksa orang lain merupakan perbuatan yang memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu perkara yang mereka tidak ingin lakukan dengan kerelaan hatinya. Perkara ini juga salah satu faktor yang menyebabkan komunikasi bertukar menjadi keganasan. Kajian mendapati ibu bapa berbangsa Cina agak cenderung memaksa anak-anak mereka untuk melakukan sesuatu tindakan yang menyokong pendirian mereka. Sebagai contohnya, anak-anak yang selalu mendapat grade yang lemah dan berada pada kedudukan terbawah di dalam kelas, tetapi biasanya lulus dalam kebanyakan subjek, sepatutnya sudah dianggap cemerlang. Namun demikian, demi imej dan kedudukan mereka sendiri atau atas sebab lain, ibu bapa mereka akan memberitahu dan menegaskan bahawa anak-anak mereka mesti diterima masuk ke universiti berjenama pada masa hadapan. Tindakan ini juga jelas satu bentuk keganasan. Ibu bapa yang memaksa anak-anak melakukan sesuatu yang dia sendiri tidak mahu ataupun tidak mampu dilakukan, mendorong suatu bentuk komunikasi yang berorientasikan keganasan, khususnya dalam konteks penderaan mental dan emosi anak-anak. Pada zahirnya, 4 sebab inilah yang menjadikan komunikasi kita sukar dicapai. Dan 4 sebab ini yang secara langsung membawa komunikasi kepada keganasan. Walau bagaimanapun, hanya mengetahui sebab pemikiran ini ianya tidak membantu kita untuk menyelesaikan masalah komunikasi. Jadi, bagaimanakah kita boleh melihat intipati ini melalui permukaan semata-mata? Inilah yang akan membawa kita mendalami bahagian kedua kandungan utama yang akan dikongsikan. Bahagian kedua, alasan dan justifikasi mendalam di sebalik tingkah laku keganasan. Anda mungkin bertanya, mengapa perlu mengkaji punca keganasan dalam buku kemahiran komunikasi ini? Sebenarnya, inilah yang membezakan buku ini dari yang lain. Penulis tidak hanya membincangkan keganasan pada tahap komunikasi bahasa dan bertutur, tetapi juga memahami bagaimana pandangan, gerak isyarat atau ekspresi tak sengaja boleh mencetuskan keganasan. Jika anda hanya mahir bertutur, ia tidak mencukupi untuk perubahan sebenar. Dalam kata lain, kebencian terhadap dunia akan mendorong kepada komunikasi ganas. Orang yang penuh kebencian tidak suka apa pun dan mungkin ingin balas dendam terhadap masyarakat. Sikap ini dapat tercermin dalam interaksi. Sebagai contoh, dalam pertanyaan arah jalan, jawapan dingin seperti "saya tidak biasa dengan kawasan ini" akan mencerminkan keganasan. Komunikasi menjadi tegang dan bergelegak meskipun tanpa kritikan moral atau penolakan tanggungjawab. Selagi dia mempunyai pandangan yang dingin pada pandangan matanya, orang lain masih boleh berasakan keganasan itu terbit secara langsung atau tidak langsung. Jadi, apabila seseorang sentiasa terperangkap dalam konflik yang ganas, kunci kepada masalah itu mungkin bukan cara dia bercakap, tetapi cara dia berfikir tentang dirinya dan dunia sekelilingnya. Mari kita lihat bagaimana persepsi diri boleh menyebabkan konflik ganas. Untuk mencapai kesempurnaan dalam pekerjaan, anda perlu memahami komunikasi tanpa keganasan. Bayangkan, anda melakukan kesalahan di tempat kerja sehingga syarikat anda mengalami kerugian. Walaupun bos anda tidak menegur, anda mula berasa bersalah. Anda mungkin berkata pada diri sendiri, "Saya bodoh, saya tak boleh buat sesuatu dengan betul." Ini adalah kritikan moral dan pandangan keras pada diri sendiri dan akan menciptakan keganasan. Pertama sekali, apabila anda mengatakan bahawa anda adalah bodoh, anda telah membuat kritikan moral dan meletakkan label pada diri anda sendiri. Anda mengatakan anda tidak dapat melakukan kerja anda dengan baiknya, tetapi siapa yang tidak membuat kesilapan? Oleh itu, dalam teguran anda juga rasa malu terhadap diri anda sendiri. Pandangan anda terhadap diri anda adalah dingin dan sangat keras. Tidak kira cara dan kaedah anda menyatakannya, hal ini mewujudkan sejenis keganasan dalam diri. Anda juga mungkin akan menjadi dingin pada orang bawahan anda jika mereka melakukan kesilapan. Terkadang, keganasan timbul daripada pandangan diri yang tidak adil. Jadi, kadang-kala keganasan anda mungkin datang daripada pandangan diri anda sendiri yang tidak bersifat adil. Maka, pandangan anda terhadap diri anda atau pandangan anda terhadap dunia dapat dianggap sebagai orientasi nilai anda. Sejak zaman purba, kita telah mengedarkan dan mengeksploitasikan dua orientasi nilai, iaitu baik dan jahat. Pada pandangan Dr. Rosenberg, di sebalik semua tingkah laku ganas, sebenarnya ada orientasi nilai yang sememangnya jahat. Apabila anda berfikir bahawa sifat manusia adalah hodoh dan kejam, maka anda secara semula jadi akan bertindak balas dengan keganasan yang sepadan.
Itulah sebab anda terlibat dalam keganasan. Tetapi, apabila anda berfikir bahawa sifat manusia adalah baik dan positif, maka anda akan menanganinya dengan cara yang sama, penuh kelembutan dan ketenangan. Anda secara semula jadi akan semakin jauh daripada faktor keganasan. Cara anda berfikir dan meletakkan nilai pada pandangan sarwa, itulah yang akan menentukan sifat anda secara semula jadi. Punca keganasan sebenarnya ialah orientasi nilai kejahatan yang sedia wujud. Hanya mengubah pandangan negatif terhadap dunia ini benar-benar dapat membantu anda melarikan diri daripada keganasan. Jadi, apakah sebenarnya yang dapat anda lakukan untuk mengubah cara anda melihat dunia? Ini membawa kita kepada bahagian ketiga kandungan utama yang akan kami kongsikan, iaitu cara menggunakan 4 elemen komunikasi tanpa kekerasan untuk mengubah hala tuju hidup anda. Bahagian ketiga, pandangan dunia terbentuk melalui pengalaman hidup. Sebagai contohnya, seorang kanak-kanak yang telah didera oleh bapanya sejak kecil, orientasi nilainya berkemungkinan besar akan dipengaruhi oleh bapanya apabila dia dewasa. Kerana dia membenci bapanya, dia mungkin membalas dendam kepada bapanya atau membalas dendam kepada seluruh masyarakat sebagai matlamat hidupnya. Seseorang yang hidup untuk membalas dendam kepada orang lain merupakan suatu pengalaman yang menduka citakan dan tidak membangkitkan motivasi yang unggul. Kadang-kadang, seseorang menyedari orientasi nilainya bermasalah tapi sukar untuk diperbetulkan. Kerana pengaruh pengalaman sudah berakar umbi, ianya susah untuk diubah dalam sekelip mata. Pada pendapat Dr. Rosenberg, perubahan orientasi nilai bersamaan dengan amalan dalam agama Buddha, iaitu melalui amalan, yakini adanya cinta di dunia. Hidup untuk cinta dan berkasih sayang dan bukan untuk menyemarakkan kebencian. Dengan melepaskan beban psikologi masa lalu, hidup anda akan berkembang ke arah yang lebih cerah. Oleh sebab dikatakan mengubah diri merupakan jenis amalan dan budaya hidup, bagaimana 4 elemen komunikasi tanpa kekerasan dapat memperdayakan dan mempengaruhi individu dengan positif. Dr. Rosenberg telah mencadangkan 4 elemen komunikasi tanpa kekerasan dalam bukunya, iaitu pemerhatian, perasaan, keperluan dan permintaan. Anda dapat menggunakan 4 elemen ini dalam kehidupan seharian untuk terus mengingatkan diri anda dan menjadikan cara pemikiran anda berkembang ke arah penyuburan rasa cinta yang mendalam. Kita boleh memahami 4 elemen komunikasi tanpa kekerasan ini daripada perspektif struktur bahasa. Ingat tak bahasa yang biasa anda gunakan semasa bercakap? Sebagai contohnya, jika anda mempunyai tabiat buruk seperti merokok, sesetengah orang akan menasihati anda untuk berhenti merokok, lalu mengatakan bahawa merokok tidak baik untuk kesihatan anda. Jika anda menjawab, saya sangat tertekan, apa salahnya menghisap rokok untuk berehat? Jangan masuk campur. Ayat ini merupakan sebab dan akibat. Semua ungkapan bahasa biasa anda dapat dibahagikan kepada beberapa modul. Modul sebab dan akibat yang serupa inilah yang membentuk tingkah laku bahasa anda. Menyusun dan memanfaatkan bahasa melalui logik 4 elemen komunikasi tanpa kekerasan bermakna struktur bahasa anda tidak lagi sewenang-wenang tentang percakapan semata-mata, tetapi digabungkan menjadi bahasa yang sama rata dan saling menghormati. Sebagai contoh mudah untuk difahami, saya menyerahkan dokumen sulit yang sangat penting kepada anda dan saya memberitahu anda untuk menyimpannya dengan selamat melalui beberapa kali arahan. Apakah hasilnya? Sebaik-baik sahaja anda bersetuju, anda meletakkan dokumen itu di dalam bilik mesyuarat awam dan keluar untuk makan. Apabila anda kembali, saya mungkin menjadi sangat marah dan berkata, "Hei, mengapakah anda meninggalkan dokumen penting yang saya berikan kepada anda di bilik mesyuarat awam?" Perhatikan, ayat yang saya gunakan ini adalah untuk menyalahkan orang lain. Sudah pasti wujud elemen keganasan dalam konflik ini. Seterusnya, izinkan saya menyatakannya sekali lagi dengan logik komunikasi tanpa kekerasan dalam situasi yang sama. Elemen pertama ialah pemerhatian. Jadi, pemerhatian pertama saya ialah anda meletakkan dokumen sulit di dalam bilik mesyuarat awam. Elemen kedua ialah perasaan. Apakah yang saya rasai? Saya mesti terfikir bahawa adalah tidak selamat untuk meletakkan dokumen dengan cara ini. Dan kedua, saya akan berasa sangat kecewa kerana saya telah memberitahu anda untuk menyimpan dokumen itu dengan baiknya. Anda pun telah berjanji kepada saya, tetapi anda tidak menepati janji, iaitu elemen ketiga keperluan dan elemen keempat permintaan, yang bermaksud bahawa saya mula mengenal pasti perkara yang saya perlukan sebelum membuat permintaan kepada anda.
Sepatutnya, anda perlu memahami keperluan dan permintaan yang telah dinyatakan. Selepas satu set prosedur pemikiran sedemikian, kata-kata yang dinyatakan sepenuhnya dalam bahasa komunikasi tanpa kekerasan ialah, saya melihat bahawa dokumen penting yang saya berikan kepada anda tadi diletakkan di dalam bilik mesyuarat awam. Saya bimbang ini tidak selamat dan ada orang lain di dalam bilik mesyuarat. Memandangkan dokumen penting seperti itu telah diserahkan kepada anda, sila simpan dengan betul pada masa hadapan. Ini merupakan ungkapan bahasa yang teratur dan santun, bukan suatu komunikasi yang ganas. Jika anda membiasakan diri anda dengan struktur bahasa sedemikian, hubungan anda dengan orang lain akan menjadi lebih terhormat dan lebih setara tanpa membibitkan konflik. Sama ada bercakap dengan orang lain atau merenung diri sendiri, anda dapat menggunakan 4 elemen ini untuk memeriksa pemikiran anda sendiri, untuk melihat sama ada pemikiran anda didorong oleh nilai positif atau negatif. Selepas amalan komunikasi tanpa kekerasan yang berterusan, anda akan mendapati bahawa anda akan mempunyai kepercayaan terhadap kebaikan yang wujud di dunia. Dan kepercayaan ini akan membolehkan anda mengelakkan keganasan dan hidup dalam persekitaran yang penyayang, yang lebih memberikan kedamaian kepada jiwa kita dan orang sekeliling. Saya telah berkongsi dengan anda kandungan utama bahagian ketiga buku ini. Saya menyebut bahawa punca keganasan ialah orientasi nilai yang sememangnya jahat. Proses mengubah orientasi nilai sendiri sebenarnya merupakan satu amalan yang menjadi pegangan. Dengan menggunakan 4 elemen komunikasi tanpa keganasan, iaitu pemerhatian, perasaan, keperluan dan permintaan, anda dapat memeriksa cara biasa anda berfikir dan motivasi untuk cara berfikir itu serta dapat mengubah hala tuju hidup anda. Apabila semua tindakan anda berdasarkan kepada kebaikan, keganasan akan hilang dan dunia akan menjadi lebih aman dan tenteram. Kesimpulan, 1. Terdapat 4 sebab mengapa komunikasi bertukar menjadi keganasan, iaitu kritikan moral, membuat perbandingan, tidak bertanggungjawab dan memaksa orang lain. Pada zahirnya, 4 sebab inilah yang menyukarkan untuk mencapai komunikasi yang sama rata dan 4 sebab ini yang secara langsung membawa munculnya keganasan dalam perhubungan. Perkara kedua yang penting ialah, apakah jenis sebab mendalam yang tersembunyi di sebalik tingkah laku ganas itu? Punca keganasan sebenarnya ialah orientasi nilai yang jahat. Hanya mengubah pandangan negatif dunia, barulah anda dapat membantu diri anda sendiri untuk melarikan diri daripada keganasan. Perkara yang ketiga ialah, kita dapat menggunakan 4 elemen komunikasi tanpa kekerasan, iaitu pemerhatian, perasaan, keperluan dan permintaan untuk mengubah hala tuju hidup. Dengan menggunakan 4 elemen ini, anda dapat memeriksa cara berfikir yang menjadi amalan biasa anda dan memberikan suntikan motivasi untuk membina cara berfikir yang lebih sistematik dan terancang. Apabila semua tindakan anda berdasarkan kepercayaan kepada kebaikan, keganasan akan hilang daripada hidup anda. Anda akan dapat menikmati kehidupan yang lebih aman dan damai. Buku Nonviolent Communication bukan sahaja membawa kaedah komunikasi praktikal, tetapi juga nilai dalam kehidupan. Ramai yang telah mencubanya dan sedar nilai komunikasi tanpa kekerasan. Mereka akan catat 4 elemen komunikasi tanpa kekerasan di dalam nota atau kad. Apabila mereka menghadapi keganasan, mereka membaca semula nota dan fokus pada masalah dengan kesaksamaan dan hormat. Konsep ini akan mempengaruhi negara dan organisasi. Semakin ramai yang mengetahuinya, dunia bakal menjadi semakin harmoni. Komunikasi yang berkesan berasaskan kebenaran dan kesantunan serta menolak kekerasan. Itu sahaja kupasan buku pada kali ini daripada kami. Terima kasih dan jumpa lagi.